Lepas pada tu Imam Bukhari buat mari pula. Ni dia kata, orang yang bersembahyang dengan memakai kain yang digunanya semasa bersetubuh, boleh ke tidak? Sembahyang, adakah sembahyang ni kena kain khusus? Tidak. Kain yang kita pakai tu tadi, kita pakai kain tu lah, kita buang air, katakan buang air besar ke, buang air kecil ke, boleh ke tidak kita guna untuk sembahyang? Itu Imam Bukhari buat marah ni, dia nak ayat tu lah. Boleh. Yang pentingnya kain itu bersih, suci dan menutup aurat. Kita telah guna untuk apa sebelum pada tu tak kisah. Selagi ia tidak najis ataupun tidak kena najis. Tapi kalau kena najis tak boleh lah, kena basuh lah. Basuh tu tidak semua, tidak perlu basuh semua. Basuh bahagian yang kena sajalah. Tak perlu basuh semua, basuh bahagian yang kena saja. Jadi mudah di sini kita tengok, mudah. Dan tidak perlu kata tukar suku pula. Boleh juga sembahyang. Jangan berasa susah. Jangan berasa susah nak sembahyang ni. Terutama kepada lelaki lah. Kepada lelaki yang banyak terlibat di luar rumah pergi tu, memanglah banyaklah terdedah kepada keadaan tadi. Seperti kita kata dia buang air, lagu mana? Jangan ikut was-was. Jangan ikut was-was. Sembahyang boleh guna hak tu. Boleh guna hak tu. Hak lebih berat lagi kita kata semasa bersetubuh. Sebab semasa bersetubuh akan ada najis. Imam Bukhari nak cerita ni, maksud dia tu. Sebab seperti sebelum pada nikah kita sudah bincang dah. Bagi Imam Bukhari, air mazi dan juga air mani, kedua-duanya najis. Kedua-duanya najis. Kalau kena mana-mana satu, apalagi kalau kedua-duanya pada kain itu, tak boleh lah, tak boleh pakai. Pak kata boleh tadi kalau ataupun selagi tidak kena, dia tidak nampak najis. Kalau nampak najis, najis tu maksud dia hak tu lah bagi dia. Tapi bagi Imam Syafi'i ataupun orang lain yang sependapat dengan dia, yang mengatakan najis ni air mazi, air mani tidak najis. Maka kalau air mani tak apa. Itu masing-masing pendapat lah. Masing-masing pendapat lah. Juzuk kelima tajuk bab ini dalam nota 374 sebenarnya adalah satu hadis. Tapi dia sebut gitu je. Orang yang bersembahyang dengan memakai kain yang dia bersetubuh, yang dia guna semasa bersetubuh, gitu je. Boleh juga selagi dia tidak nampak azan najis. Sebenarnya adalah satu. Bukhari meriwayatkannya secara ta'liq sahaja kerana ia tidak menepati syaratnya. Di sini bukan dhaif, tidak menepati syarat dia saja. Hadis ini diwasalkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Nasa'i dan seterusnya, orang-orang yang disebutkan itu. Dan Ibnu Hibban menghukum hadis ini sebagai sahih. Supaya lebih jelas, di bawah ini dikemukakan riwayat Abi Dawud, satu contoh. Hak lain-lain yang lebih kurang lagu tu lah juga. Ini riwayat Abi Dawud sebagai contoh. Tu dengan sanad dia lah. Sanad dia tu maksudnya bahawa sesungguhnya Muawiyah pernah bertanya kakaknya Ummu Habibah, isteri Nabi SAW, adakah Rasulullah SAW bersembahyang dengan memakai kain yang dipakainya semasa bersetubuh? Dia tanya. Ummu Habibah menjawab, ya, jika beliau tidak nampak apa-apa kesan najis padanya. Itu jawapannya. Juzuk ini dikemukakan Bukhari untuk membuktikan bahawa menutup aurat adalah syarat untuk sah sembahyang lagi. Sebab terjemah ni terjemah muthbitah, bukan muthbatah. Semuanya nak membuktikan bahagian yang pertama belakang. Apa yang dikehendaki ialah menutup aurat, tidak kira dengan kain macam mana sekalipun, tak kira. Asalkan ia suci, tidak terkena najis, semata-mata terkena peluh semasa bersetubuh, tidak menajiskannya. Kena ingat, semasa bersetubuh mungkin ada benda-benda lain yang mungkin kita berasa takut jadi najis, peluh ke misalnya. Tak, itu bukan najis. Selagi tidak najis, tak apa, boleh pakai.
Kerana peluh bukan najis. Najis yang mungkin mengenai kain seseorang semasa bersetubuh ialah air mazi atau air mani. Daripada jawapan Ummu Habibah radhiyallahu anha di atas juga dapat difahami air mazi dan air mani adalah najis sesuai dengan pendapat Bukhari. Imam Bukhari waktu dia pegang tu, dia nak cerita bagi dia azan. Azan tu apa dia? Tak ada jelas sebut situ air mazi ke air mani. Bagi dia kedua-duanya lah. Seperti kita kata tadi lah. Ada orang yang mengatakan air mani itu tidak najis. Waktu bahas panjang pula lah. Waktu biarlah kita tak bahas sini lah. Tapi bagi Imam Bukhari air mani adalah najis juga. Kalau ada kesan kotor adalah kira kain tu. Tapi kalau basuh bahagian tu tak apa, boleh. Hak bahagian lain dalam maka kita kata boleh jadi ada mengecik lah. Tak kira tu. Jangan ikut was-was. Kira-kiranya dalam keadaan tu kalau orang tu tak ada kain lain, kita kata kira-kira dia tak boleh sembahyang dalam muka dia kain tu kotor. Tapi tidak. Dia kena sembahyang juga. Tengok. Padahal kain yang betul-betul bersih, yang terjamin betul tak ada tu kira-kiranya. Dia boleh pakai hak tu juga. Asalkan menutup aurat. Ini menunjukkan menutup aurat itu wajib. Kalau bukan wajib, mesti ada kelonggaran di sini. Baiklah kita tinggalkan hak kita ragu. Kita kata ini boleh jadi mengecik mana-mana, kita tak usah pakai. Tak usah pakai tu tak usah sembahyang ke maksudnya? Tak usah sembahyang ke? Tak boleh, kena sembahyang. Pada sembahyang, kain hak tu ya ada, katakanlah. Kena sembahyang. Kalau sembahyang dengan telanjang tak usah. Dalam keadaan itu sebab kira ada kain. Ada kain.